Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajar-pelajar sekalian, kita masih lagi dalam pelajaran yang ke-16 dalam membicarakan berkaitan dengan muamalah Islam. Pada kali ini kita akan lihat pula dalil-dalil yang menunjukkan kepada pentingnya kita untuk bermuamalah dengan muamalah Islam ini. Dalil yang pertama yang menunjukkan kepada tuntutan untuk kita beramal dengan muamalah Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bermuamalah dengan muamalah Islam. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan amwalakum bainakum, harta di antara kamu, bil batil, dengan cara yang tidak betul, dengan cara yang batil. Jika kamu inginkan atau ingin mendapatkan harta orang lain, maka ada caranya, iaitu antakuna tijaratan, hendaklah ia daripada urusan perniagaan, yang mana perniagaan itu antara minkum, urusan itu ada reda meredai di antara kamu. Maksud reda meredai di antara kamu di sini, bolehlah kita terjemahkan, kalau sekiranya ia merupakan urusan jual beli, maka penjual reda memberikan barangnya kepada pembeli, pembeli pula reda memberikan wangnya kepada penjual. Maka ini dipanggil sebagai reda meredai di antara satu sama lain. Dalil naqli yang kedua, iaitu dalil yang menunjukkan kepada ancaman jika seseorang itu tidak beramal dengan muamalah Islam, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin. Maksudnya ialah neraka wailah bagi golongan mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yang mana golongan mutaffifin ini diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna orang-orang yang apabila mereka menimbang ke atas manusia, maka mereka cukupkan timbangan itu. Maksudnya ialah apabila mereka menimbang untuk membeli daripada orang lain, maka mereka cukupkan timbangan tersebut supaya mereka tidak rugi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menimbang untuk diri mereka atau mereka ini menjualnya, maka mereka kurangkan timbangan tersebut. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang ini mereka menyangka, tidakkah mereka merasakan bahawa suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin azim, bagi suatu hari yang sangat hebat, iaitu di padang mahsyar kelak. Yauma yaqumun nas, ketika mana hari itu manusia berdiri li rabbil alamin, bagi Tuhan seluruh alam. Mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Jadi ini merupakan ancaman yang besar yang kalau kita lihat ditujukan khusus kepada orang yang bermuamalah dengan cara yang tidak betul, iaitu dalam urusan timbang menimbang mereka. Jika mereka kurangkan timbangan itu, maka mereka mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, dalil yang menunjukkan kepada contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur satu perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seorang daripada kalangan yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
menyatakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melintasi di suatu kawasan yang mana peniaga tu dia letak selonggok makanan. Apabila Rasulullah melalui kawasan tersebut, Rasulullah fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Lalu Rasulullah memasukkan tangan ke bawah timpunan lombunggokan makanan itu, lalu Rasulullah mendapati bahawa tangan baginda basah disebabkan makanan yang basah yang disorokkan di bahagian bawah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa benda ni yang kamu buat ni, wahai tuan punya makanan? Lalu dia menjawab, "Asabathus sama ya Rasulullah." Semalam ia ditimpa langit ya Rasulullah. Maksudnya semalam hujan. Jadi makanan itu basah. Rasulullah SAW menegur peniaga tadi dengan mengatakan bahawa afala ja'altahu fawqa ta'am. Kenapa kamu tidak letakkan yang basah itu bahagian atas? Kayyarahun nas, supaya orang boleh nampak. Kalau orang boleh nampak, kalaupun basah dia nak beli, okeylah dia beli. Bimbangnya dia beli dalam keadaan dia tidak tahu makanan itu basah dan mungkin akan cepat rosak. Lalu Rasulullah memberikan satu ancaman kepada peniaga ini dengan menyatakan bahawa man ghasya falaysa minni. Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalanganku. Atau dalam di tempat-tempat yang lain, Rasulullah menyatakan bahawa man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu kami, iaitu menipu orang Islam, maka laisa minna, mereka bukan dari kalangan orang-orang Islam, iaitu orang-orang yang beriman. Jadi aku qul hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.